أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah kita mulakan kuliah Quran malam ini dengan memulai kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairul amin. Allahumma faqqihna fid din. Ya Allah, berikan kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan, kemahiran untuk mentakwil sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, dan jalan hidayah petunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifdzil Quran. Ya Allah, mudahkan kami untuk menjaga Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi hifdzil Quran. Ya Allah, lapangkanlah dada kami untuk menghafal Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli Al-Quran. Dan ya Allah, pilihlah kami untuk menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat sama-sama pertemukan lagi pada malam ni untuk kita berbicara, berkongsi berkaitan dengan ilmu Al-Quran, yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam satu hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Terbaik di kalangan kamu orang yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita tahu kita ni tak baik. Setiap hari kita banyak melakukan dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, yang sengaja maupun tidak sengaja. Maka kita memilih untuk duduk dalam majlis ilmu, terutamanya dalam kelas Quran. Mudah-mudahan Allah pilih kita menjadi manusia yang terbaik. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Dan insyaAllah malam ni agak menarik. Malam ni kita akan mengkhatamkan juzuk 30. Dengar macam 30 juzuk, bukan 30 juzuk juzuk 30. Malam ni kita akan menghabiskan perkongsian dalam juzuk yang ke-30. Makan tahun 3 tahun lebih juga untuk kita menghabiskan juzuk yang ke-30. InsyaAllah kita masih lagi berada dalam surah An-Naba. Tapi sebelum itu nak tanya dulu. Silakan. Itu makna daripada baca doa tu takwil tu apa maknanya? Macam nak tanya soalan ni. Takwil tu maksudnya boleh tulis. Takwil tu maksudnya memahami sesuatu perkara. Maknanya bila datang satu-satu benda dalam hidup kita, kita dapat faham, oh kenapa jadi macam ni. Kita tak cepat melatah. Bila datang ujian dalam hidup kita, kita tak cepat melenting. Kita memikirkan, kenapa Allah berikan aku tiba-tiba kereta rosak. Tengah nak pergi meniaga ni, kereta rosak. Tengah nak pergi kerja, tiba-tiba kereta rosak. Maka waktu tu kita kena fikir ke depan. Kita jangan fikir diri kita je. Mungkin ada benda yang Allah Ta'ala tangguhkan. Kalau mungkin kereta hidup,
kita accident. Allah menyelamatkan kita dengan musibah kecil, ya, daripada musibah yang lebih besar. Itu antara hikmah lah, ya. Nah, yang kita boleh ambil. Okey, baik. InsyaAllah malam ni kita masuk surah An-Naba sambungan. Okey, sedikit pengenalan lah. Juzuk 30 yang kita bincangkan beberapa tahun yang sudah. Total surah ada 37 surah, termasuk surah An-Naba lah. Dan surah An-Naba adalah surah yang ke-78 daripada 114 surah, mempunyai padanya 40 ayat. Dan surah juzuk 30 ni dikenali juga dengan juzuk Ammah, mengambil bersempurna dengan ayat pertama surah An-Naba lah, Amma yatasa'alun, yang mana keseluruhan 37 surah ni berbicara berkaitan dengan pertikaian, berbicara tentang perbalahan dan juga perdebatan orang-orang kafir yang tak sudah-sudah bertanyakan soalan yang mereka sendiri tahu dah jawapannya, tapi mereka sengaja bertanya untuk merendah-rendahkan Nabi. Antaranya berkaitan dengan bila matinya manusia, maka akan ada kebangkitan lagi tak? Dosa dengan pahala manusia akan dihitung tak? Benda-benda tu mereka tahulah, tapi mereka sengaja mengulang soalan yang sama kepada Nabi supaya nak merendah-rendahkan Nabi. Dan minggu lepas kita dah bercerita berkaitan dengan azab yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang kufur. Kemudian hari ini insyaAllah kita akan sambung nikmat pula yang Allah kurniakan kepada orang-orang yang bertakwa, bermula pada ayat 31. Minggu lepas kita berhenti sehingga ayat ke-34. Hari ini insyaAllah kita masuk ayat ke-35. Okey, sebelum tu kita tengok dulu ayat ke-31. Allah mulakan dengan penceritaan berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Allah sebut innalil muttaqina mafaz. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ini, merekalah orang-orang yang mendapat padanya kemenangan, mendapat padanya kejayaan. Hadaiqa wa a'naba. Apa dia kejayaan, kemenangan yang mereka dapat? Mereka diberikan padanya taman-taman syurga, taman-taman bunga, dan kebun-kebun yang terdapat padanya buah-buahan, terutamanya anggur, ya. Wa kawa'iba atraba, dan bidadari-bidadari yang sebaik. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Kemudian pada ayat ke-35, la yasma'una fiha lagwan wala kidzaba. Di sana nanti, yakni dalam syurga, mereka yang dimasukkan ke dalam syurga langsung tidak mendengar percakapan yang sia-sia ataupun kata-kata yang dusta. Kenapa Allah Ta'ala sebut ayat ini? Untuk memberitahu orang yang mempunyai ciri-ciri ahli syurga, mereka ni adalah orang yang bukan suka cakap sia-sia, bukan suka mengumpat, bukan suka yang bercakap dusta, bahkan mencaci dan mencarut. Itu bukanlah ciri-ciri ahli syurga. Dalam syurga nanti tak akan dengar perkataan mencarut, tak akan dengar perkataan dusta dan sia-sia. Semuanya perkara-perkara indah belaka. Itulah Allah Ta'ala gambarkan siap-siap. Kalau kau nak jadi ahli syurga, jaga mulut, ya. Hifzul lisan. Hari ini ramai di kalangan orang-orang yang beriman memang rajin ibadah, ya. Hablu minallah nombor 1, A lah, A+. Solat tak tinggal, pergi surau, baca Quran, dengan kuliah. Tapi mulut jahat. Bila mulut jahat, dia dah jadi rosaknya hubungan dengan manusia, maka belum jadi lagi Muslim sejati. Muslim sejati mesti bersamanya hablu minallah wa hablu minan nas. Mesti hubungan dengan Allah dulu,
barulah menyambung dengan hubungan dengan manusia. Ada orang pula dia punya mulutnya manis, kita dengan dia sentiasa baguslah, kita dia ni sporting, bagus buat kerja, friendly dan sebagainya. Tapi waktu solat hilang. Waktu solat pilu. Solat pula tak jaga. Sedangkan solat itu adalah satu ibadah yang paling istimewa. Beruntung kita tuan-puan semua, kerana mak ayah kita dulu yang ajar kita, didik kita untuk jaga solat. Sangat kesian pada hari ini masyarakat kita tak solat rasa biasa, betul tak? Lagi-lagi yang sekarang ni yang ada kawan-kawan yang tak solat, tempat kerja dan sebagainya. Kita rasa macam, kenapa engkau tak rasa apa-apa? Rupanya bila ditanya, bila kita rapat, mak ayah dulu memang orang yang tak solat. Solat hari Jumaat dia ayah dia. Solat hari Jumaat aja. Anak-anak tak disuruh solat. Maka bila meningkat dewasa sampai anak tu kahwin, benda menyambung. Pusing dia punya perkara tu, maka sahamnya dapat kat nenek moyang, siapa yang start dia. Maka kita kena putuskan rantaian. Kita yang akan menjadi ketua keluarga ataupun yang dah ada anak-anak, kita kena kerah, kena paksa. Macam mana satu ketika ada orang bertanya, macam mana nak ajak orang pergi solat ni? Satu ketika ada orang tanya, dekat ustaz tu tanya, macam mana nak ajak orang solat ni? Dalam hadis ada sebut berkaitan dengan paksa orang solat ni seakan-akan rumah tu terbakar. Sampai tahap macam tu sekali. Punya solat ni satu benda yang penting. Kalau rumah terbakar, kita panggil orang tu nak keluar macam mana? Jadi betul, tarik-tarik dia. Macam itulah kita kena paksa anak-anak kita, kali keluarga kita untuk solat. Macam mana degil dia tak nak solat, paksa juga. Sebab apa? Nanti kita akan ditanya di hadapan Allah. Dia akan persalahkan, ni dulu mak ayah aku tak ajak, abang aku tak ajak, adik aku tak ajak. Dia kait. Maka kita perlu menjadi orang yang kena ajak. Tak cukup kita datang majlis ilmu, kita simpan diri sendiri, tak. Balik sampaikan dekat anak-anak, dekat keluarga, ajak dia. Contoh paling berat solat apa? Subuh. Subuh sampai dah nak subuh gajah, pukul 8, pukul 9 tak bangun-bangun juga. Maka kita kena kerah, paksa dia bangun. Seakan-akan rumah tu nak terbakar. Kejut dia. Kalau kunci pintu ketuk, biarlah yang pecah pintu. Maka menjadi dia apa? Saksi di hadapan Allah, kita dah usaha. Tahulah tak cukup, kena jam juga. Ajak dia. Kalau dengan kekerasan tak jadi, kita gunakan kelembutan. Dengan cara yang paling terbaik lah. Mungkin belanja dia makan. Kalau kau solat, aku belanja kau makan. Mungkin mula-mula lah. Mula-mula. Lama-lama nanti insya-Allah. Kalau kau solat subuh pagi ni, RM10 kau bagi. Tak contoh. Orang dah dewasa dah. Tahu lah. Itulah. Tapi sekurang-kurangnya kita dah ajak. Jangan kita tak ajak langsung. Contoh hari ni kita ajak dia solat, dia tak solat. Esok kita ajak dia solat, tak solat. Hari ketiga kita diam, dia mesti tak solat ni, tak payah ajak. Jangan, teruskan ajak. Yang bagi hidayah tu Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Waktu ni Nabi sedih kerana bapa saudara Nabi tak masuk Islam. Maka Allah sebut kepada Nabi, sesungguhnya yang beri hidayah tu aku. Dan aku beri hidayah kepada siapa yang aku pilih. Kau sampaikan je dakwah. Sampaikan je dakwah, satu masa kau akan berikan hidayah kepadanya. Tapi kalau orang-orang Islam ni hidayah tak sampai lagi, tu nak kena tu. Hidayah ni macam wifi. Kita kalau tak ada internet, kita pergi mana? Pergi mama kan. Carilah pergi curi wifi orang kan. Hack dapat. Contoh, kita pergilah mana-mana yang dapat line. Kat hutan dapat line tak? Biasa tak adalah. Kat hutan dalam kan, kita kena keluar cari naik ke atas sampai dapat line. Itu maksudnya daripada segi umum, line internet tu ada tak? Sentiasa ada.
Macam mana kita nak dapat? Kita kena cari ya. Cari, oh sini ada. Macam tu juga hidayah. Hidayah ni sentiasa ada. Macam nak dapat, kena cari. Kena pergi majlis ilmu, kena pergi jumpa apa, orang beriman. Yang faham, yang tak faham dalam mendapat hidayah. Jadi kita kena cerita benda tu. Kena cerita benda tu kan. InsyaAllah. Datang kalau itu rau, datang. InsyaAllah. Amin. Semalam Ali Koryahid, Ali surau kita ni viral dekat FB. Haji Marsul. Semalam viral Betul? Nanti saya tunjuk. Ada orang tangkap gambar Tuan Mufti, letak dekat FB. Kemudian ramai komen. Dia kata pakcik ni bagus, semua Allah angkat darjat. Aku sendiri pun tak tahu tak. Nanti saya tunjuk. Saya dah screenshot. Saya nak tunjuk malam ni. Walaupun Tuan Badan tak tahu, dekat grup bantingku. Maknanya satu banting ni dah baca lah. Satu banting ni cerita pasal apa nama Pakcik Masrum. Pakcik Masrum. Alhamdulillah, mungkin ada kebaikan yang membuatkan orang lain berbicara. Teruskan buat kebaikan, insyaAllah. Okay, baik, kita sambung lagi. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Sebagai balasan dan pemberian yang cukup banyak daripada Tuhanmu. Allah sebut kat sini, siapa yang jaga mulut, yang tak kata sia-sia, Allah akan berikan balasan yang sangat-sangat banyak. Kerana sabarnya dia kat dunia dulu. Orang kata dia, orang kutuk dia, sabar. Engkau ni macam ni lah, engkau ni macam tu lah, sabar. Tak apa, nanti ke akhirat Allah beri balasan. Tapi tak ramai orang buat macam tu. Orang kata kat dia, kita terus naik tangan. Kau nampak ni? Tak sempat habis cakap lagi dah melayang. Itulah orang kita. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, dan mereka tidak mampu berbicara dengannya. Allah janji dah, dunia, langit dan bumi ni Allah yang jaga. Apa yang berlaku atas dunia ni semua atas izin Allah. Maka kita tak mampu nak buat sesuatu melainkan atas izin Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika roh, sebahagian mufassirin mempunyai pendapat yang berbeza tentang maksud roh dalam ayat ini. Ada yang mengatakan Jibril, ada yang mengatakan tentera Allah, dan ada pula yang mengatakan roh manusia. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberikan izin oleh Tuhan yang Maha Pengasih, dan dia hanya mengatakan yang benar. Dzalikal yaumul haqq faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Itulah hari yang pasti terjadi. Maka siapa yang mahu, tentu dia mengambil jalan kembali beramal saleh kepada Tuhannya. Dua ayat ini menceritakan berkaitan dengan manusia yang akan dihadapkan oleh Allah. Waktu tu tak ada siapa dah boleh berbohong, tak ada siapa dah boleh berdusta. Bahkan Allah sebut dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Setiap hari Jumaat kita baca kan. Apa maksudnya? Hari kiamat nanti aku akan patri mulut manusia. Manusia punya mulut ni Allah akan kunci. Tak boleh bercakap langsung. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Apa yang bercakap? Wa tukallimuna aydihim. Tangan kita hari ini yang banyak tolong orang, yang banyak sedekah, yang banyak press motor, pergi konvoi, program dakwah, contoh. Yang banyak selak Al-Quran, yang banyak buat kerja dakwah, tangan ni akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kaki pula, wa tashhadu arjuluhum. Kaki ni tekan minyak, tekan gear naik kereta, tekan minyak, tekan brake dan sebagainya. Kaki ni akan berbicara di hadapan Allah apa yang dulu jasad ini buat.
Mulut boleh berbicara tak? Tak boleh. Sebabnya mulut kita sentiasa berbohong. Hatta berbohong dengan mak ayah sendiri pun. Mak ayah tanya, kita pusing. Kenapa baik lambat? Pusing. Kenapa ni? Pusing cerita. Begitulah manusia sentiasa berbolak-balik hatinya. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah ingatkan kamu, wahai orang-orang kafir, akan azab yang hampir. Pada hari manusia melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua belah tangannya. Lalu orang kafir berkata, alangkah baiknya jika dahulu aku menjadi tanah. Pengakhiran ayat ke-40 surah An-Naba memuhasabahkan kita, menegur manusia berkaitan dengan tangan-tangan manusia ni. Allah Ta'ala sebut tadi, nanti hari di mana manusia ni melihat apa yang telah dilakukan. Mana kata dekat hari akhirat nanti macam ada satu pawagam yang melihat diri dia sendiri balik. Daripada dia balik sampailah dia mati, Allah paparkan kembali, ni kau buat apa dulu ni. Kalau tak sempat bertaubat, kita tak taubat sungguh-sungguh, maka dosa tu akan dipaparkan kembali satu persatu. Skrip hidup kita yang ditulis oleh Raqib dan Atid akan keluar satu persatu. Dosa-dosa pahala yang kita buat semuanya akan dipaparkan. Waktu tu kita hanya tertunduk malu. Kemudian orang-orang kafir ni cakap apa? Alangkah baiknya kalau aku ni hanyalah tanah. Orang-orang kafir dulu kat dunia dia sombong. Kat dunia dia tak nak beriman dengan kekayaan dia, kemewahan dia, kehebatan dia. Tapi kat akhirat nanti dia kata apa? Alangkah baiknya kalau aku ni dahulu jadi tanah. Aku bukan manusia, aku hanyalah tanah. Waktu tu tak boleh buat apa dah. Tak ada maaf bagimu dah. Maka kesempatan yang ada pada hari ini, tuan-puan, di akhir zaman ini, hampir 13,000 para syuhada kita di Palestin dah bertemu dengan Allah. Dan Allah janji dah dalam Quran, dalam surah Baqarah, apa dia? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Aku tidak mengatakan para syuhada ini mati, bal ahya'u walakin la tash'urun. Bahkan mereka ini hidup di sisi Allah. Mereka kata mereka mati di dunia, tapi di akhirat mereka ni hidup di sisi Allah dengan nikmat yang Allah berikan. Maka kita hari ini macam mana mati kita? Wallahu alam, tak tahu lagi. Teruskanlah buat baik dan jangan lupa doa, ya Allah, matikan kami dalam keadaan mati yang husnul khatimah. Mati dalam keadaan mati yang baik. Tengah-tengah mengaji pengajian, Allah mati. Itu impian saya. Doakanlah, mudah-mudahan dapat khatam 30 juzuk, dapat sebarkan kat seluruh dunia ilmu Quran ni. Mudah-mudahan kita semualah tengah-tengah baca Quran, meninggal tengah sujud, meninggal. Mudah-mudahan itulah macam mana kita hidup hari ini, tuan-tuan. Apa banyak kita buat. Cuba fikir balik. Dalam sehari apa benda yang paling banyak aku buat? Itulah yang akan kita mati macam tu. Kalau hidup kita banyaknya scroll phone, auzubillah, fikir balik, takkan aku nak mati dengan telefon. Kalau kita banyak apa hidup kita ni dihabiskan dengan baca Quran, mudah-mudahan kita mati juga dalam baca Quran. Tengoklah ulama-ulama kita yang mana mereka mati dalam pengajian, mati dalam solat dan sebagainya. Itulah impian kita semuanya. Janganlah kita mati dalam keadaan buat maksiat. Orang kutuk, bukan sahaja kutuk, waktu tu sampai dibawa cerita, kita dah mati pun, 40 hari mati pun masih lagi orang cerita. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah tutup aib kita, insyaAllah. Wallahu a'lam. Itulah sedikit ulasan daripada keseluruhan surah An-Naba. An-Naba ni maksudnya apa? Berita besar. Maka berita besar yang diceritakan pada hari ini mudah-mudahan memberikan kesan yang paling mendalam dalam hidup kita untuk kita berubah menjadi lebih baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Jom kita sama-sama membaca dan juga membetulkan bacaan ayat 30, 34 ke 35 ni? 35 35 sehinggalah 40.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. ولا كذابا. Bagus. Okey, di awal ayat tiba-tiba ada sabdu. Sepatutnya kena baca macam mana? Ada sabdu ni. Ke ada sebutannya lain, kena tekan ke macam mana? Tak ada kan? Sabdu ini fungsinya kalau kita sambung daripada ayat sebelum dia. Contoh dia waka sadihaqan la yasma'un. Kalau sambung daripada ayat sebelumnya, maka sabdu tu berfungsi. Tapi kalau permulaan ayat, dia hanya baca panjang 2 harakat macam biasalah. La sahaja. La jumpa dengan mak asli panjang 2 harakat. La yasma'una fiha لغوا ولا كذابا. Bagus. La ma asli, yasma'u ma asli lagi, fi ma asli, ha ma asli, lagwa idgham ma'al ghunnah, wala ma asli, kidza ma asli, ba mad ma'iwan. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Bagus. Jaza mak wajib muttasil, idgham ma'al ghunnah, mir idgham bila ghunnah, rabbika ra baca tempat rabbika ata'an mak wajib muttasil, an izhar halki, hisa mak asli, ba mad iwan. Baik, untuk huruf ra kebanyakan pembaca sekarang saya sedang buat program Tadarus Mega, yang mana di kalangan pembaca boleh kata majoriti lah tak perasan. Biasa ra-nya dibaca nipis, dibaca gini Jazaa'an mir rabbika, dibaca ra. Salah Ada huruf ra ke? Tak ada kan? Ra mir rabbika. Cuba. Bagus. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Cuba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardh. Cuba. Rabbis samawati wal ardh. Okey, ni pun sama. Ada juga yang baca kat sini tak adalah. Saya bagi tahu kesilapan. Dia baca nipis wal ar. Kalau wal ar salah lah. Do-nya ditinggalkan. Kita kena masukkan huruf do sekali. Wal ar. Cuba. Bagus. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma.
Bagus. Rabbis sama, ra baca dengan tebal. Alif lam samsiah, bis. Ma asli, wa alif kecil juga ma asli, wal alif lam qamariyah baca dengan jelas, ardi ra tafkhim baca tebal, wa ma asli bai huruf lin bainahuma alif lam syamsiah, man kalau berhenti jadi man alif lisukun. La yamlikuna minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. Bagus. La ma'asli, yam huruf izhar syafawi, liku ma'asli, minhu izhar halki, khita ma'asli, ba mad iwad. Sod lam ya kecil tu apa nama dan fungsinya? Namanya apa? Waqaf sili ataupun waqaf hasan. Waqaf yang baik lah. Kat sini peranannya dalam Quran adalah wasal ula. Lebih baik sambung. Kalau nafas panjang lebih utama untuk sambung lah. Kalau nafas pendek berhenti pun tak apa, tak ada masalah. Yang lagi satu waktu tu yang ada jin tu macam apa tu? Jin mata toncet. Bukan Kan? Bukan, ada itu jim jais. Waqaf jais. Jim kecil, jim kecil Waqaf jais. Kat sini tak ada. Kat ayat berapa? Ayat 27. Kat situ waqaf jaiz boleh berhenti atau sambung, dua-dua boleh. Kalau berhenti harus, sambung pun harus, dua-dua boleh pakai. Tapi kalau wasal waqaf hasan kita jumpa sekarang, lebih utama untuk sambung. Kalau berhenti boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cuma lebih utama diaulakan untuk wasal. Baik, kita sambung ayat 38. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. La pula. Yauma huruf lin, baca lembut Yauma. Bagus. Yaku ma'asli, mur alif lam syamsiah, ru ma'asli, hu wal alif lam qamariyah, mala ma wajib muttasil, ikatu saffa jumpa dengan man iwad. Kemudian di atasnya jumpa dengan apa? Solamnya lagi waqaf hasan, waqaf yang baik. Wasal ula, lebih baik sambung. Kalau kita sambung saffal, jumpa dengan apa? Idgham bila gunnah, masukkan sebutan tapi tak dengung. La ma'asli, la yatakallamuna illa man adhina lahu rahmanu wa qala sawaba. Silakan. Bagus. Yauma huruf lin tadi okey dah selesai. Yakumur ruhu wal mala alif lam qamariyah. Mala ma wajib mutasil, ikatu saffa mad iwad, kalau sambung idgham bila gunnah. La ma asli, yatakallamu ma asli, illa ma asli, man izhar halki, adhina la khur
alif lam syamsiyah. Rahma ma asli, wa qala ma asli, sawa ma asli, ba mad iwan. Okey, banyak ma asli dalam ayat ni. Kita sambung ayat 39. Zalikal yaumul haqq. Silakan. Zalikal yaumul haqq. Qalqalah apa kat sini? Qalqalah apa roh? Kubra? Akbar? Mana satu ni? Embuh lah ustaz. Yang saya tahu dia qalqalah. Baru ni ada kelas tajwid kan, dan kat online lah ada yang jawab macam mana. Ini hukumnya apa? Qalqalah. Apa poin? Ulang balik. Qalqalah. Coca-Cola. Oh silap tu. Itu air kena boykot tu. Qalqalah. Qalqalah maksudnya adalah lantunan. Dalam Quran ada 5 huruf yang kena lantun. Baju dah kotor. Kat rumah ada baju kotor tak tiap hari? Ada. Ingat baju kotor, ingatlah huruf qalqalah. Kotor bajim dal. Kalau bertanda sukun ataupun di hujung ayat boleh jadi qalqalah. Kat sini adalah qalqalah akbar kerana ada sabdu dekat atas dia. Dan lantunannya berbeza. Dia kena tekan lama sikit. Mana tadi ayat dia? Zalikal yaumul haqq. Gitu. Cuba. Zalikal yaumul haqq. Bagus. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Cuba. Bagus. Fama irfa hakiki, sya ma wajib muttasil, attakhadha ila ma asli, rabbihi ma silah qasirah, ma'a mad badal, ba mad iwan. Inna anzarnakum azaban qariba. Silakan. Inna anzarnakum azaban qariba. Bagus. Inna wajibul gunnah, kena tekan yang dua rekat. Inna. Cuba. Bagus. Inna wajibul gunnah, na mad jaiz munfasil, ikhfa hakiki, dhaw tebalkan ra tafkhim, na ma asli, kum mim sukun izhar syafawi, adza ma asli, bang ikhfa hakiki, qari ma asli, ba kalau berhenti jadi mad hewan. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Bagus. Yawma huruf lin, ya ikhfa hakiki, zurul alif lam qamariyah, mar ratban, mar'uma ma asli, qaddamat yada berhenti jadi mad alif disukun. Kalau berhentilah, kalau sambung jadi mad asli. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Bagus. Wa yaku mad asli, lul alif lam qamariyah, ka ma asli, fi ruya ma asli, lai huruf lin,
tani ma asli kuntu. Ikhfa hakiki turo ro tebal ma asli ba jumpa dengan mad iwan. Kemudian ujung tu ada mim. Mim tu nak baca waktu bila? Sambung dengan bismillah. Caranya macam mana? Caranya adalah kita kena sambung sampailah ayat pertama. Kalau contoh kita sambung turun bismillahirrahmanirrahim, itu salah, tak boleh. Dia kena sambung sampai ayat pertama. Kalau sambung sampai bismillah saja, seakan-akan bismillah ni ayat akhir pula daripada surah An-Naba. Tak boleh, dia kena sambung sampai ayat pertama. Siapa yang boleh buat? Orang yang nafas panjang lah. Nafas pendek ni tak payahlah. Memadai berhenti sempurna kat sini pun cukup lah. Jangan nak mencuba juga. Boleh nak mencuba, tapi tak boleh lah nak dapatkan capai sampai ayat pertama. Sebab ayat dia panjang ni. Dia start daripada inna ni. Inna sambung sampai ayat pertama. Orang-orang Arab biasa boleh buat lah. Ataupun qari-qari yang suara dia pandai jaga nafas. Ini otak ni yang qari yang saya baca saya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat. Pendek mar'u ma qaddamat yadah. Tapi kalau saya baca sendiri kat rumah, kemungkinan yanzurul mar'u ma qaddamat. Bukan yadah. macam tu. Jadi kompola sugra. Salah lah, tak boleh. Dia kena qaddamat. Qaddamat. Nak berhenti qaddamat itu. Dia sabdu dia kena tekan qaddamat. Kalau yang mati, kalau kasih tak boleh mati. Ya, kalau example lah, contoh qaddamat itu jadi kompola sugra kan? Tak jadilah sebab dia pertengahan kalimah. Dia kena kat ujung. Sebab sabdu ni kalau rokol-rokolah mesti tanda sukun. Ada tanda sukun tu. Ataupun kat ujung kalimah. Ini kat tengah-tengah kalimah. Kalimah qaddamat. Kalau saya baca kat rumah kadang-kadang yang kalau itu kan mati. Tak boleh lah, tak jadi qol-qolah. Dia qaddamat macam tu. Qaddamat. Jadi kita betul aja nak sendiri baca. So malam ni kita belajar lah, betul kan? Okay, selesai. Malam ni ramai 4.7k dari TikTok. Ni mesti sebab mufti ada ni. Okay, alhamdulillah selesai kita punya bacaan juzuk yang ke-30. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala nilai bacaan kita ni menjadi bacaan yang dapat dibetulkan lah. Kiranya tuan-tuan malam ni dah mendapat bacaan yang diijazahkan lah sampai juzuk 30. Boleh tulis kat Quran sendiri. Hari ni khatam juzuk 30. Kalau kat Quran saya ada catatan sendiri. So minggu depan kita masuk juzuk 29 pula lah, Suratul Mursalat. Okay, dan sedikit tambahan lah, surah An-Naba ini adalah surah yang membuatkan Nabi Muhammad beruban. Ada 3 surah, Suratul Mursalat, Suratul Waqi'ah dan juga Suratul Naba. Suratul Mursalat yang mana? Minggu depan kita masuk. Minggu depan kita masuk. Kenapa Nabi sampai beruban ni? Disebabkan inilah berkaitan dengan penceritaan dalam ni lah yang kita dah cerita, kaitan dengan azab, ayat-ayat azab yang Allah Ta'ala sebutkan dalam ni, dan juga persoalan-persoalan orang-orang kafir yang tak sudah-sudah. Itulah cerita-cerita yang kita boleh ambil pengajaran. Kita dengar yang Quran beruban tak? Ada tak? Tak ada beruban Ustaz. Cuma rasa macam bila nak habis lah tajuk ni. Berapa
Kalau istilah saya berlalat, ni dah datang. Bila nak habis ni? Sampai ke yang lahat. InsyaAllah. Amin. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Kalau kat syurga nanti cari-cari saya tak ada, panggil saya. Ni dulu ni guru saya ajar Quran. Tuan Mufti panggil saya. Tapi kalau saya termasuk kalau ada kat syurga, dia bertanya tolong saya juga. Yalah, sama-sama insya-Allah. Okey, wallahu ta'ala alam. Sekadar itu saja kongsian kita pada hari ini. Ada nak tanya soalan? Minta soalannya. Oh, nak test. Silakan. Ayat 35. Okey, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. Hu pendek. Minhu khitaba. La yamlikuna minhu khitaba. Yawma yakumur ruhu wal malaikatu saffa. La yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Zalikal yawmul haqq. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbihi maba. Inna anzarnakum azaban qariba. Yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Allah, Masya Allah. Terus naik jadi 56,000. Masya Allah. Sedap bacaan ya. Alhamdulillah. Tahniah. Ada lagi nak cuba? Ada ya? Okey, selesai untuk pengkongsian surah An-Naba hari ini bulan 11. Saya rasa waktu saya start mengajar sini bulan 11 juga kot. Setahun 2021. 1, 2, 3 2 tahun cuti PKP kejap. Lebih kurang lah, tambah tolak lebih kurang 2 tahun lah. 2 tahun kita belajar. InsyaAllah kita sambung lagi nanti surah Al-Mursalat pada minggu hadapan. Apakah kisah yang menyebabkan Nabi beruban? InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu yang seterusnya. Okay, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana
الحجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.